Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Topik yang mendapat perhatian hangat sekarang ini di seluruh dunia iaitu pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2020 menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan tiga tetamu yang cukup hebat. Seorang menemani saya di studio dan dua lagi insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, tetamu yang berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Jalaluddin Harun yang merupakan Ketua Biro Politik Pertubuhan Gerakan Qiyam dan juga ahli Majlis Profesor Negara. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Lama juga kita tak bersama tu. Been quite some time since yeah. Okey, dua tetamu yang kita akan hubungi melalui kemudahan Skype nanti ialah Profesor Dr. Shakila Yaakob yang merupakan pengarah eksekutif di Institut Antarabangsa Polisi Awam dan Pengurusan ataupun INPUMA, dan kita juga insya-Allah akan mencuba untuk mengisi seorang lagi tetamu iaitu Namta Rajendran yang merupakan pengurus kanan operasi dan strategi e-commerce yang sekarang ini menetap di Indianapolis di Amerika Syarikat. Baiklah, ini isu yang sedang ditumpukan perhatiannya oleh semua rakyat dunia sebenarnya. Mereka ingin melihat siapakah yang akan menjadi the next Presiden Amerika Syarikat. Apakah Donald Trump akan dapat mengekalkan untuk penggal yang kedua ataupun Biden sebenarnya mungkin akan memberi cabaran yang hebat. Dan kalau kita lihat kedudukan terkini, walaupun Biden dikatakan mendahului dari Electoral College vote iaitu dengan 224 sementara Trump mendapat 213, tetapi masih lagi ada beberapa 8 negeri yang belum lagi dikira undian yang dilakukan. Jadi ini satu keputusan ataupun satu kedudukan yang kita anggap sebagai agak getir sebenarnya bagi kedua-dua calon Presiden US kali ini. Tetapi bila kita bercakap tentang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, dia berbeza sebenarnya dengan apa yang diamalkan di negara kita sebagai satu contoh. Jadi barangkali saya tahu Datuk lama berada di Amerika Syarikat, Datuk pernah mengikuti pilihan raya di Amerika Syarikat. Sedikit latar belakang tentang pilihan raya US ini untuk pengetahuan penonton secara ringkas, Datuk. Terima kasih Cik Syarkawi jemput saya pada hari ini, dan seperti mana yang kita tahu bahawa pilihan raya di Amerika Syarikat ni dia terutama sekali dalam pilihan raya presiden dia ada kelainan dia bukannya one man one vote. Kalau kita tengok juga kalau ada majority vote dia menang tu tak semestinya dia akan jadi presiden. Betul. Contohnya pada tahun 2016 Hillary Clinton dia memenangi 3 juta more popular vote compare dengan lawan Trump. Tetapi yang menjadi presidennya adalah Trump. Jadi ini kita melihat macam mana electoral votes, electoral college vote di US ni. Pada keseluruhannya secara ringkasnya kita ada sejumlah 538 electoral college vote. Dan untuk memenangi seseorang tu untuk menjadi Presiden Amerika, sekurang-kurangnya dia perlu memenangi 270 electoral college vote. Untuk tujuan itu kita tengok juga bagaimana electoral college vote ini diberikan. Ini pun telah ditetapkan pada awal-awal dulu, dan kita contohnya kita ambil California, the most popular state di Amerika. Dia mempunyai electoral college vote yang paling tinggi 55. Pennsylvania contohnya di mana saya belajar dulu, kita ada 20 electoral vote. Michigan kita ada lebih kurang 16, Ohio 18, dan Florida 29. Dan ini semakin besar negeri itu, semakin besarlah electoral vote. Dia based on what? Population di setiap negeri? Basically is population based. Small state, contohnya lah macam Arizona contoh, taklah besar, dia besar dari segi kawasan dia, tapi dia hanya mempunyai 11 electoral vote. And then macam Idaho, kuat ulu ke atas tu. Ini kita lihat dia hanya 3 electoral vote. Dan Nevada contohnya di mana kita ada Las Vegas, paling penting, dia ada 6 electoral vote. So this is where
jika dia menang, ini yang saya rasa hanya unik kat US ni. Dia winner takes all. Kalau electoral vote katalah di Nevada, dia menang walaupun dengan 10,000 jumlahnya daripada ratusan ribu punya ni. The total electoral college vote tu will go to dia orang yang menang. Jadi orang yang walaupun dikalah tipis tapi dia tidak ada apa will not get anything lah. So inilah yang saya rasa kalau you tengok senario US punya sistem ni, kalau nak bertanding kita dah ada kawasan merah dan biru. Merah ni basically GOP lah, Grand Old Party, Republican lah. Dan yang biru pula Demokrat. Jadi tetapi ada yang satu lagi kategori yang dipanggil battleground state ataupun swing state, atau setengah tu dipanggil toss up state. Bila dah terlampau rapat sangat dia punya lebih kurang tu, then this is where peperangan war ni adalah akan memenangi di swing state ni ataupun di battleground state. Di dalam tahun 2020 ni 2020 the swing state yang kita nampak ni, dia ada beberapa lah, saya boleh tengok lebih kurang 8 swing state. Contohnya macam Florida gitu, North Carolina, these are swing state. Arizona, then the blue wall state, contoh Pennsylvania, Michigan, dan juga Wisconsin. Inilah yang dikata swing state, di mana kita tak tahu pola pengundian dia. Kadang-kadang di banyak bila dibuat survey, yang kita tahu poll yang dibuat selalu ni, kita nampak sebelum election hari ni, kebanyakannya daripada survey dan polls ni memihak kepada Biden. Contohnya macam Michigan, Wisconsin, Pennsylvania dan Florida always towards Biden. Sebelum election. Kita tahu Florida sekarang ni is already owned by Republican. Trump menang. North Carolina pun very close to kepada Trump. Even Texas at one time was very close, but it goes back to the red. So di sinilah yang kita nampak bahawa membuat poll dan survey ni, sometimes the accuracy dia tu kita akan boleh dipertikaikan. Saya suka sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Shakila di kemudahan Skype. Saya nak tanya juga Prof lah. Ini pun satu yang menarik jugalah. Kalau kita lihat keputusan terkini macam saya sebut tadilah, kalau berlandaskan kepada electoral college vote tadi, Biden sedang mendahului iaitu 224, sementara Trump sekarang ini mengekori rapat di belakang dengan 213. Tetapi ada 8 lagi negeri yang di mana belum lagi dikira undiannya. Jadi apakah pada pandangan Prof sendiri, mungkin ini saya gunakan istilah mungkin keputusan yang ada sekarang ini mungkin akan berubah dan tidak mustahil sebenarnya mungkin Trump juga mempunyai peluang yang mungkin agak cerah juga untuk memenangi pilihan raya presiden kali ini. Pandangan Prof. Yes. Pada ketika ini kita ada 8 state lagi yang belum diumumkan pemenang dan antara 8 ni ada 6 very strong swing state. Antaranya ialah yang saya boleh namakan Georgia, very close now. Trump is leading but very small, sebab lebih kurang 1.8% saja. Then we have this Michigan, we have Wisconsin, Pennsylvania, even Nevada. Nevada mula-mula Biden was leading very far, now is closing the gap. Dan di sinilah yang kita boleh lihat bahawa untuk telah pun banyak diperbincangkan untuk Biden memenangi presidensi ini, dia memerlukan menawan sekurang-kurangnya the three
three kita blue wall state, iaitu Michigan, Wisconsin dan Pennsylvania. He has to win this. The three blue wall ni, yang dulu was normally biasanya on Democrat, tapi was ditawan oleh Trump pada tahun 2016. So this is where dia punya permutation tu dia campur pula dengan Georgia, is ada some complication. Kalau kita lihat ini, it seems that pertandingan ni is much closer than what we thought. Banyak survey-survey yang buat tu banyak dah tidak boleh pakai lagi dah. Tak boleh pakai. Kerana dia put kalaulah contohnya lah contohnya sebelum election hari ni, semalam 3 bulan, Florida was with Biden. Okay. Tetapi bila Trump dah ambil tu, then dia punya permutation dah lagi. Texas at one time was, dia kata blue, going towards more blue, but it goes back to Republican. Jadi oleh sebab itu yang kita lihat sekarang ni dengan 6 few state ni is very important. Is very important. The key state ialah Pennsylvania sekarang ni. Pasal dia punya permutation yang ada 20 electoral college vote ni. Kalau sesiapa menang Pennsylvania dapat 20 di situ. Dapat 20 tu dia akan kemungkinan akan menjadi presiden. Menarik. Okey, kita dapatkan pandangan Profesor Dr. Shakila Yaakob yang sudah pun berada di talian kita sekarang ni melalui kemudahan Skype. Jadi Dr. Shakila, okey ya? Yeah, yes, good. Thank you. Dapat dengar suara saya dengan jelas ya? Ya, baik. Ya, betul. Okey, kita tadi berkongsi pandangan bersama dengan berbagai Profesor Datuk Dr. Jalaluddin Harun. Tetapi dari pandangan Dr. Shakila sendirilah, bila kita bercakap tentang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat kali ini, bagaimana dengan anggapan doktor sendiri, pandangan doktor sendiri, dan siapakah di antara Biden dan juga Trump ini yang mungkin akhirnya akan muncul sebagai pemenang untuk Presiden Amerika Syarikat 2020 ini, Dok? Okey, ya, terima kasih. Sebenarnya sukar untuk kita menyatakan siapa yang akan menang. Ya. Sebab kita kena peka dengan the red mirage, and then we have the blue mirage. Ya, betul. Meaning it's a mirage because disebabkan oleh COVID-19, maka kita lihat banyak undi pos yang belum dikira. Jadi kita tak boleh menyatakan bahawa kemenangan itu pasti, adalah sesuatu yang pasti. Jadi bagi saya, kita impact COVID-19 ke atas keputusan pilihan raya ni ada banyak. Ya. Satu, kita lihat peratus mereka yang keluar mengundi telah memecah rekod. Okey, yang kedua, kita lihat undi pos. Ya. Dan kebanyakan undi pos ini dikaitkan dengan pengundi-pengundi daripada Parti Demokrat. Ya. Ataupun penyokong Demokrat. Ya. Okey, dan kita lihat satu lagi ialah keputusan lambat. Ya. Selalunya dalam pilihan raya Amerika Syarikat, keputusan adalah cepat. Sama ada malam hari buang undi itu, pembuangan undi, ataupun keesokan pagi. Tapi kali ini kita lihat perkara ini tidak berlaku. Okey. Ya, jadi pada pandangan saya kita kena tunggu dan lihat. Ya. Dan this is a very close call lah. Betul. Very close call between Biden and Trump. Ya, kita bercakap Dr. Shakila tentang COVID-19 dan tekanan ataupun impak yang diberikan oleh COVID-19 kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat kali ini. Tetapi yang menarik juga hari ini, yang terkini ialah bagaimana Donald Trump telah pun menyuarakan rasa tidak puas hati dengan amalan the new normal dalam pilihan raya kali ini. Dan dia dikatakan mungkin akan mengambil tindakan untuk membawa kes ini ke mahkamah ataupun ke Supreme Court dan sebagainya. Jadi apakah berkemungkinan bahawa ini akan berlaku sekiranya
undian ini tidak memihak ataupun pilihan kali ini tidak memihak kepada Donald Trump? Saya tak heran ya, Syakawi. Because saya telah pun menjangkakan perkara ini akan berlaku. Kerana ini merupakan strategi Trump dari awal lagi. Jadi kita lihat Trump memang telah pun pack the Supreme Court dengan melantik Amy Barrett ya. Yeah. Jadi kita lihat 3 to 6 ya, conservative and we used to call them the 9 old men ya. Dekat Supreme Court ya. Jadi kita lihat so he already packed the Supreme Court. Daripada awal lagi dia mengatakan bahawa akan berlaku penipuan. Dan dia mengulangi perkara ini. Jadi akan berlaku satu krisis perlembagaan. Dan akan dibawa ke mahkamah, dan saya rasa perkara ini akan lebih buruk masa era Al Gore melawan George Bush dulu. Kalau dulu hanya Florida, tapi kali ini banyak state, banyak negeri-negeri yang masih kita tengok very controversial dan boleh dipersoalkan ya. Sama ada negeri itu menyokong Trump atau Biden. Okey, saya akan dapatkan nanti. Silakan. The biggest story here is actually satu defisit demokrasi, satu krisis demokrasi yang sedang berlaku di Amerika. Okey. Yang telah diburukkan oleh pandemik COVID-19. Bagi saya krisis demokrasi ini telah lama berlaku di Amerika. Tapi dengan Trump mishandling the crisis, and we see America becoming a failed state. So I would say it's a referendum untuk rakyat Amerika dalam pilihan raya 2020. Okey, menarik apa yang disebut oleh Dr. Shakila. Kita akan hubungi anda lagi dari masa ke semasa, Dr. Shakila. Jadi terus berada bersama kami di kemudahan Skype yang ada sekarang ini. Baik, saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Datuk Dr. Jalaluddin. Ini menarik bila Dr. Shakila sebut, dan itu memang merupakan fakta yang tidak dapat dinafikan lagi. COVID-19 sebenarnya memberi tekanan yang cukup hebat, bukan saja kepada Amerika tetapi seluruh dunia sebenarnya. Dan ini juga antara faktor yang dikatakan kenapa Donald Trump tiba-tiba menjadi tidak begitu popular di Amerika Syarikat sendiri, kerana cara dia mengendalikan pandemik COVID-19 itu menimbulkan banyak masalah. Dan walaupun dia datang dengan semangat America First, tetapi jumlah kematian, jumlah jangkitan yang dijangkiti ataupun diterima oleh Amerika Syarikat akibat daripada pandemik ini masih berada di tempat yang pertama. Itu tepatlah seperti apa yang diimpikan oleh Donald Trump. Tapi itu secara sarkastik lah. Tetapi seikhlas-ikhlasnya, Prof, COVID-19 banyak memberi tekanan, banyak memberi kedudukan yang cukup tertekan kepada negara-negara di seluruh dunia. Apakah di Amerika Syarikat COVID-19 juga mungkin akan menjatuhkan seorang presiden? Pada pandangan saya, sebelumnya datangnya COVID, Trump telah pun dia sebenarnya selepas dia memenangi 2016 tu, dia dah merancang untuk the second term. Dan tiba-tiba datang COVID bulan Februari dan Mac dan hingga sekarang ni. And that single event, this COVID ni telah berjaya menunjukkan kelemahan pengurusan Trump di atas COVID ini. Dan oleh kerana itu kita melihat bahawa dia polarize Amerika. Contohnya lah, kita di sini, kita kata COVID kita gunakan pelitup muka, bukan non-issue. Di Amerika sampai ada orang berlawan-lawan di jalanan kerana tak nak pakai mask saja. And perkara beginilah yang membuat Amerika very divisive. And because of that, kita lihat bahawa COVID ini telah merudumkan sikit performance Trump. Di mata kaca Amerika. Kita semalam kita ada 1,100, 1,200 ni. Di Amerika dia achieve the highest 84,000
new cases of COVID yesterday was a record. So this is where oleh kerana COVID ini lah, dia dapat menarik ke bawah sikit menggunakan Trump ni. Kalau tidak, saya rasa Biden will have a very tough time untuk memenanginya. Okey, cuba kita dapat pandangan Dr. Shakila dalam isu ini. Selain daripada COVID-19 Dr. Shakila, apa lagi isu-isu yang mungkin memberi tekanan kepada Biden dan sekaligus juga memberi sedikit kelebihan kepada Trump dan sedikit kelebihan kepada Biden pada pandangan doktor? Okey, selain daripada COVID-19, kita lihat, saya agak terkejut dengan keputusan pilihan raya ni. Sebab kita lihat Trump gagal dalam prestasinya sebagai seorang presiden. Terutama sekali dalam menangani krisis COVID-19. Okay. And then krisis ekonomi. Walaupun penyokong-penyokong Trump adalah penyokong-penyokong yang tegar. Dan sebab itu kita lihat mereka masih lagi mempercayai Trump yang akan memulih ekonomi Amerika. But from the figures, from the statistics, you can see it's not happening. So you see why I say it's a failed state, because you see now a culture war, perang ideologi yang telah memisahkan rakyat Amerika, memecah belahkan mereka. Dan kita lihat ketaksamaan, jurang perbezaan yang semakin luas di antara miskin dan kaya. Jurang perbezaan yang luas di antara orang kulit putih dan orang kulit hitam, the minorities. So saya rasa bagi Trump dan Biden, mana-mana yang menjadi presiden, mereka mempunyai satu tugas yang sangat sukar. Betul. Untuk 4 tahun yang akan datang. Okey, Datuk, ini pun satu isu yang menarik juga dimainkan dengan begitu meluas sekali lah. Kita refer balik kepada the presidential debate. Ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya. Dikatakan bahawa dalam debate tersebut, walaupun Biden cuba mengenengahkan polisi-polisi dan juga langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh beliau, tetapi jelas bahawa dalam presidential debate ini Trump lebih banyak menyerang soal-soal pribadi Biden dan sebagainya, memanggilnya sebagai Uncle Biden dan sebagainya. Tetapi dan tidak banyak sebenarnya menonjolkan apa yang ingin dilakukan oleh beliau sekiranya beliau menjadi presiden untuk kali kedua bagi Amerika Syarikat ini. Komen Datuk. Saya rasa Trump ni secara pengurusannya dia tidak terikat kepada struktur. Kita tengok bahawa the turnover rate of the pegawai-pegawai dia, the key people, contohnya macam White House Chief of Staff, and then dia punya Secretary of State, all the key people, tidak bertahan lama. Ada one Director of Communication, Scaramucci, hanya bertahan 10 hari sebagai Director of Communication, which is very important untuk dia menengahkan. Jadi untuk itu kita tengok bahawa Trump ni dia survive banyak on macam knee jerk reaction. Dia banyak membuat sometimes policy dia pelik-pelik dia pakai tweeting. Tweet and then after that orang respond to that, on react to that. So this is where saya rasa contohnya lah another big one dia Trump ni is more inclined towards corporate yang besar-besar. Contohnya dia bagi tax relief untuk orang yang corporate yang billionaires and then tetapi dia nak at one time on the same breath also dia cuba untuk mematikan Obamacare, which is insurance untuk orang yang miskin-miskin ni. So this is where saya nampak bahawa rakyat Amerika nampak akan kelemahan semua ni. And then this is where some of the bila datang pandemik COVID ini lagi menyelahkan kelemahan sistem pengurusannya. And
kalau kita tengok banyak daripada komen-komen mereka kata ini Trump tidak akan banyak berubah dari apa yang telah berlaku the last 4 years ni, and they fear the next 4 years will be a lot worse. Itu pun apa yang disebut oleh Dr. Shakila tadi. Okey, sebelum kita berehat barangkali Dr. Shakila, apakah rakyat Amerika ataupun dunia sebenarnya boleh menjangkakan sesuatu yang luar biasa? Katakanlah Trump berjaya menjadi presiden Amerika Syarikat sekali lagi. Jadi apakah ianya dari segi polisi luar negara dan sebagainya akan ada perubahan ataupun sebenarnya Trump is always a Trump? Okey, saya berpandangan dan saya percaya sekiranya Trump terus dipilih menjadi presiden, dasar luar beliau akan berterusan. Dan satu yang bagus mengenai Trump yang kita tak dapat nafikan adalah dia seorang presiden yang tegas, walaupun dia tak konsisten atau tak koheren, tapi approach dia yang the hard approach yang dia gunakan memang diperlukan untuk macam isu-isu Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, ataupun isu-isu di North Korea, Korea Utara for example. Kalau Biden yang menjadi presiden dengan sifat lembut dia dan sebagai soft approach, I don't think these issues can be solved or settled. Jadi ada kebaikannya. Kita tak boleh nafikan untuk pentadbiran Trump bagi Asia dan juga Asia Tenggara. Okey. Kita akan sambung lagi nanti Dr. Shakila dan juga Profesor Datuk Dr. Jalaluddin, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Jadi mungkin kita beri peluang sekarang ini kepada Profesor Dr. Shakila sebelum kita berpisah dari ruang bicara ini, kerana kita ada seorang lagi tetamu yang akan bersama kita sebentar saja lagi. Tapi mungkin ada sesuatu yang Prof ingin sampaikan kepada penonton-penonton kita berkaitan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat 2020 ini sebelum kita berpisah dari udara. Jadi silakan Prof. Okey, apa saya nak sampaikan ialah sama ada Trump atau Biden yang menang, bagi negara kita, kita kena prihatin dengan ekonomi negara kita. Jadi kita percaya bahawa kita harus mencari negara-negara lain untuk kita berdagang dan tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada Amerika Syarikat. Memandangkan macam saya kata tadi, Amerika Syarikat is turning into a failed state. So we do not want to do trade with a failed state. So saya rasa daripada sekarang kita kena bina asas kekuatan ASEAN. Kita harap Indonesia dapat lead the way, tapi Malaysia juga boleh lead the way. Sebab saya selalu percaya bahawa ASEAN ini boleh menjadi satu kuasa ekonomi yang hebat, yang mampu bersaing dengan EU. Dan saya rasa kita tidak boleh lagi mengharapkan kuasa politik, kuasa ekonomi daripada Amerika. Sebab it's very simple. My reason is very simple. Sekiranya kuasa politik ataupun kuasa ekonomi atau superpower ini tidak dapat menangani COVID-19, what do you expect untuk krisis lain yang bakal berlaku?
gagal melindungi kebajikan rakyat dia, gagal melindungi kebajikan kesihatan rakyat dia, gagal menyamaratakan pegangan ekonomi keseluruhan rakyat dia. Jadi saya rasa kita harus mencari platform lain lah. Okey. Untuk mengukuhkan ekonomi kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Profesor Dr. Shakila Yaakob kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan insya-Allah kita mungkin akan bersama lagi doktor dari masa-masa yang akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Shakila. Baik, kita sampaikan sekarang ini Prof, keputusan terkini yang baru saja saya terima. Joe Biden sekarang ini mendahului dengan 238, sementara itu Trump 213. Satu keputusan yang mungkin semakin getir sebenarnya, terutamanya bagi Donald Trump. Tetapi apapun, kita akan cuba hubungi sebentar nanti seorang rakan kita yang berada di Indianapolis, Amerika Syarikat, iaitu Nanta Rajendran. Tetapi sebelum itu, mungkin daripada keputusan yang terbaru yang kita peroleh ini, dari hati kecil Profesor Datuk Dr. Jalaluddin sendiri, apa yang akan berlaku sebenarnya? Saya rasa yang mungkin yang the final 238 yang mungkin datang daripada Arizona, kalau tak silap saya lah 11 electoral college vote. Dan saya rasa ini yang mungkin penentunya, saya still believe the three blue walls. Kalau Trump, Joe Biden boleh memenangi 2 daripada 3 ni, he'll be the next president lah. That's for sure. Michigan dengan Wisconsin. Wisconsin is leading now actually. Tapi Pennsylvania dengan Michigan masih lagi Biden trailing. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ni, banyak lagi undi-undi post, undi-undi yang kata absentees voting votes ni belum dikira lagi. Tadi Prof pun ada doktor ada sebut, Datuk ada sebut tentang absentee voting votes, ini begitu tinggi sekali sebenarnya. Yes indeed. Dekat Pennsylvania, saya di rumah tadi lebih kurang pukul 6.30, they still have 1.4 million votes yang belum dikira lagi di Pennsylvania. And this is a key state. And sebelum di pilihan raya ni pun banyak pandits kata menyatakan bahawa whoever wins Pennsylvania will be the next president. So how important the thing is. So bila kita tengok balik ni, saya rasa this is where it is. Saya belajar pun di sana dulu di Penn State. And kita tengok bahawa Democrats ni dia punya undi yang paling banyak ialah di kawasan urban areas. Contohnya di Pennsylvania, you're talking about Philadelphia. We're talking about Pittsburgh County, Allegheny County, dan Scranton, Harrisburg. These are the urban major area yang calculationnya belum lagi belum sempat dikira, dan dia akan dikira mungkin pada pagi besok. Saya rasa bukan optimis, tapi saya rasa peluang Biden untuk memenangi ini adalah agak cerah jika ia memenangi one of the two, especially Pennsylvania. Di three walls. And this is where saya rasa Trump punya announcement tadi, dia kata dia dah declare as a winner, and macam mana you mentioned tadi bahawa dia akan memohon Supreme Court to stop counting the votes. And especially counting votes yang banyak ni ialah absentee voting, undi post lah basically. Okey, kita cuba dapatkan pandangan daripada seorang lagi rakyat Malaysia yang berada di Indianapolis di Amerika Syarikat, iaitu saudara Nanta Rajendran yang merupakan pengurus kanan operasi dan juga strategi e-commerce. Dan Datuk juga boleh nanti kalau nak bertanya apa saja kepada Nanta Rajendran yang sudah pun ada di kemudahan Skype kita. Hello Nanta. Hello Encik Sukawi. Hey, you can hear my voice, no problem, yeah? Can, no problem. Okay, kita nak tahu. Okay, I don't know whether you can communicate in bahasa or you prefer to
communicate in English. It's up to you, actually. Boleh, kita guna bahasa Melayu. Okey, cantik. Thank you. Okey, Nanta, kita nak tahu tentang situasi terkini di US sendiri, di kalangan rakyat US sendiri. Reaksi mereka, perasaan mereka dan juga mereka juga macam kita berdebar-debar menunggu siapa bakal menjadi Presiden US, Trump ataupun Biden. Boleh kita kongsi apa yang sedang berlaku di US sekarang ini, Nanta? Ya, sekarang ni memang keadaan yang tidak tentulah. Memang seperti Encik cakap memang berdebar-debar. Seperti Prof. Datuk Dr. Jalaluddin cakap tadi. Ya. Sekarang kita tunggu swing state seperti Pennsylvania, Michigan dan Wisconsin. Yang masih sengit lah. Ya. So memang semua orang bertanya-tanya siapa akan menang. Sebelum election ada yang mengharapkan mungkin ada protes kalau ada apa-apa jenis penipuan atau rasa tidak puas hati. So, kawasan downtown di beberapa bandaraya seperti Chicago dan New York telah mengambil langkah precaution. They boarded up the storefront dan building front. Tapi setakat ni masih tenang lah keadaan. Because saluran media pun dia dah jangka dan they give preemptive notice that kali ini memang akan ambil masa yang lama untuk mengira undi. So setakat ni memang keadaan tenang lagi. Okey, sesuatu yang menarik juga apa ni Nanta lah. Daripada pengalaman anda lah, anda berada di Indianapolis, anda ialah melihat tentang reaksi rakyat Amerika sendiri secara keseluruhannya, secara generalnya lah. Apakah anda melihat bahawa mungkin populariti Donald Trump itu jauh merosot jika dibandingkan ketika beliau pertama kali bertanding menewaskan Hillary Clinton ketika itu? Ya, kalau kita lihat undi popular pada tahun 2016 pun Hillary Clinton memperolehi lebih 3 juta lebih undi popular daripada Trump. So kalau kita tengok dari segi undi popular, memang kali ini pun Joe Biden tengah leading lah, lebih 2 juta undi. Boleh dikatakan di US ni ada perbezaan di antara kawasan bandar dan luar bandar seperti Prof dan Dr. Shakila cakap tadi. So terpulang kepada siapa yang kita tanya, di kawasan mana kita tanya, populariti Trump tu boleh berbeza. Kalau di coastal areas, West Coast, East Coast dan juga kawasan bandaraya, urban areas, memang dikatakan lebih liberal dan ada perbezaan ideologi di antara penyokong parti Demokrat berbanding dengan parti Republican dari segi gun rights, abortion, unions dan juga foreign policy, immigration. Kita juga tengok di Amerika ni banyak kempen negatif, direct attack di television yang biasa kita tak lihat di Malaysia lah. Boleh disebabkan oleh freedom of speech, dia boleh buat direct attack terhadap pribadi dan individu. Dan juga funding, there's a lot of funding for both sides, disebabkan oleh sistem super PAC. Kebanyakan super PAC ni funded by donations daripada rakyat biasa dan juga special interest groups dan billionaires jugalah. Okey, Nanta, saya dah dapatkan pandangan apa ni brother sendirilah. COVID-19 tadi pun kita sentuh bersama dengan Prof Datuk Dr. Jalaluddin juga dengan Profesor Dr. Shakila. Itu dikatakan antara faktor yang menyebabkan how Donald Trump handle apa ni the pandemic COVID-19 itu dipersoalkan, tidak memberi kesan yang seperti apa yang diharapkan oleh rakyat Amerika. Apakah itu antara sebab mengapa ramai yang mungkin sudah beralih tidak lagi mahu menyokong Donald Trump tetapi mengharapkan Biden mungkin akan membawa sesuatu yang lebih positif dari segi handling of the COVID-19 itu sendiri, Nanta? Ya, sudah tentu. Saya rasa kita kena tengok balik pendapat Demokrat versus Republican lah. Kebanyakan penyokong Trump, walaupun cara dia menangani masalah COVID, krisis COVID ni tak bagus, they will still support him. On the Democrat side, memang ramai yang tidak berpuas hati, mereka berasa bahawa dia bertanggungjawab untuk kebanyakan like the high rate of death lah. Di mana ada perbezaan atau adalah antara independent voters dan yang
last time mereka mungkin mengundi untuk Donald Trump because dia adalah anti-establishment. They want to give him a chance. Tapi kali ini disebabkan oleh cara dia menangani krisis COVID, boleh dikatakan independent voters ni are more they prefer Joe Biden. Okey, mungkin Datuk ada soalan yang dilontarkan kepada ni Nanta. Mungkin saya rasa agak sedikit pelik juga, bizarre kalau kita comparekan politik di Amerika dengan di sini. Contohnya, kita tengok bahawa jika seseorang tu Republican, definitely they will endorse Republican punya presidential candidate. Tapi di Amerika ni ada khas untuk election 2020 ni, kita tengok bahawa Republican ada satu kumpulan dipanggil Lincoln Project. Di mana dia ni adalah daripada Republican and berjuta ringgit dia gunakan untuk melawan Trump. Bukan untuk menyokong Trump tapi melawan Trump. Dan juga kita tengok some of the key Republican punya leaders, contohnya John Kasich. Dia ni formerly Ohio punya governor, Republican. He endorsed Biden. Tak pernah dengar kita kat Malaysia. Colin Powell, he's a Republican, yet he endorsed Biden. And this is where at time kita rasa agak pelik sikit, but inilah politik di Amerika. Dia tengok by issues and how things are handled. So mungkin Nandan, with this sort of change, movement, dan baru-baru ni pun kita tahu bahawa kebanyakan white women suburban areas menyokong Biden, di mana pada tahun 2016 mereka menyokong Trump over Hillary Clinton, walaupun dia ladies. So mungkin persoalan saya, how strong are these women voters ni in the three blue wall tu, Michigan, Wisconsin dengan Pennsylvania, which will determine the presidency. Itu mungkin soalan saya. Okey, Nathan, jawapan anda. Ya, memang suburban women is satu segmen yang diperhatikan dengan kali ini untuk election. Boleh dikatakan ketiga-tiga negeri blue wall ni, Datuk, ada urban area seperti di Wisconsin ada Milwaukee, yang traditionally dia blue democratic area. Pada tahun 2016, kalau kita tengok suburban area yang dekat dengan kawasan Milwaukee itu, kebanyakan Donald Trump telah menang. Kali ini kita nampak lebih ramai yang mengundi untuk Joe Biden. Sama juga di Detroit, di Michigan. Suburban area yang di sekeliling Detroit itu pun kita tengok Joe Biden punya performance kali ini lebih kuat lah. Dan seperti Datuk cakap tadi, Allegheny County dan juga Philadelphia County di Pennsylvania, suburban area di sekeliling itu pun kali ini prestasi Joe Biden adalah lebih kuat daripada apa yang Hillary Clinton undi yang dia dapat lah di tahun 2016. So banyak lagi undi yang belum dikira di area tu. Kalau kita tengok map, area-area yang masih dikira tu adalah dijangka akan dimenangi oleh Joe Biden. So that's why dia ada hope sikit. Tapi sekarang ni masih is leading 238. Trump is leading. Okey, terima kasih. Thank you very much Nanta kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Tapi sebelum berpisah, how's the COVID-19 situation in US at the moment? Is it still berada pada kedudukan ataupun situasi yang cukup membimbangkan seringkas-ringkasnya, Nanta? Ya, memang membimbangkan. Setiap hari nampaknya macam kita mencecah rekod baru dalam kes baru dan juga kematian. And usually the deaths will follow the cases after a few weeks. So lepas ada rekod dalam kes baru, kita jangka ada rekod dalam jumlah kematian jugalah. Tapi sekarang ni
because of the election, semua tumpuan adalah pada election dan COVID. Okay, thank you very much Nanta. All the best to you dan bila mau balik Malaysia? Lambat lagi? Bila Malaysia when they lift the quarantine, saya boleh balik lah. Kalau tak balik pun 14 hari kena quarantine. Betul. Okay, thank you very much Nanta Rajendran yang sudi bersama kita di ruang bicara ini. Okey, kita akan jumpa lagi Nanta. Okey, kembali semula kepada apa yang kita bincang tu. Kita pun dah ada hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Jadi secara keseluruhannya lah, ini merupakan satu pilihan raya presiden yang kita anggap sengit lah sebenarnya dan belum tentu lagi siapa yang akan muncul untuk menjadi presiden Amerika Syarikat nanti. Tetapi secara kalau kita lihat daripada apa yang berlaku di US sendirilah, kita tahu tentang personality Trump itu sendiri. Dia punya ego tu kadang-kadang terlalu tinggi, dia punya personality juga kadang-kadang kesombongan dia itu begitu jelas sekali. Dia dikatakan seorang yang kalau apa dia kata A itu mesti A lah, tidak boleh dibangkang dan sebagainya. Apakah personality ini mungkin akan berubah sekiranya, walaupun tadi Profesor Dr. Shakila kata kalau dia jadi presiden lagi pun dia tak akan berubah sebenarnya. Jadi pandangan Prof secara ikhlas lah dalam saya nampak begini tak pernah dalam history kita dengar masa election kita tengok White House contohnya center of the US presidency di pagar. And this is where at one time di mana Presiden Trump sendiri telah dicabar sampai dia masuk ke bunker. So I think this is where it reflect dia punya personality dia yang sungguh-sungguh kadang-kadang tidak menyenangkan orang dan dia macam autokratik juga. And then some people say he's macam seolah-olahnya dia above the king. Macam monarki itu macam dia behave macam raja. So this is where kita rasa bahawa the next 4 years kalau dia memenangi presidensi ini, saya rasa keadaannya mungkin polarization di US sendiri akan bertambah teruk actually. And then you tengok black macam contohnya Black Lives Matter, BLM punya program continuous, and juga dia tidak control dia punya the extreme right tu. This is where the apa yang dibicarakan oleh Trump, dikeluarkan oleh Trump tu, ramai more than 40% hardcore ni akan percaya bulat-bulat. And dia orang tak tengok pula tu kalau media, dia don't see CNN, CNBC, CBS, ABC, dia fokus on Fox News contohnya lah. So kebanyakan daripada Trump itu menggunakan Fox News. So this is where saya rasa itu kenalah berubah dan being Trump saya rasa it's very very difficult kita tengok perubahan yang drastik compare. Okey, kalaulah ini cuma anggapan kita lah. Kalau Biden menang dalam pilihan raya presiden kali ini, dia akan mencatatkan rekod sebagai presiden yang tertua dalam sejarah presiden Amerika Syarikat pada usia 74 tahun kalau tak silap saya. 78 mungkin lebih. Jadi apakah faktor usia ini juga sebenarnya akan memberi kesan kepada seseorang presiden terutamanya di sebuah negara kuasa dunia seperti Amerika Syarikat? This is the reason why probably saya nampak kenapa dia memilih Kamala Harris. Kamala Harris as a vice president candidate. Sebabnya dalam US ni dia kata vice president ni is only a heartbeat away from the presidency. So this is where Biden mungkin besar kemungkinan juga maybe just a one-term president because of faktor usia lah kemungkinan. And then this is where but the support from Kamala Harris kita pun bangga jugalah. Ini pun kacukan Asia dengan the blacks and being in the forefront. Dan saya percaya juga bahawa dengan keputusan yang kita dah ada ni peluang Biden tu agak mungkin memihak closely to Democrats. Dan jika tidak ada, tetapi jangan
kita mistaken Trump ni have a lot of under his sleeve lah. Dia banyak benda, belum apa-apa lagi dia declare victory tadi. Lepas tu gunakan Supreme Court pula untuk menahan. So this anything can happen. So this is going to be a very very messy dan juga macam dikata tadi satu pertandingan yang amat sengit, tak pernah kita tengok. And then dia punya margin of error tu so small. Even tadi dia kita ada bincang di Nebraska ada one congressional district CD2 menang won by Trump. Itu pun dia kata this is a big thing just for one electoral vote. So maknanya every vote counts. And this is where saya rasa lah presidential election 2020 ni akan terpahat as one of the biggest election ever dalam sejarah US, presidensi US. Satu lagi saya nak dapatkan pandangan Prof lah daripada pengalaman Prof sendiri, daripada kajian yang Prof lakukan. Bila Donald Trump tidak berpuas hati dengan sistem pilihan raya kali ini, terutamanya undi melalui pos itu, dia katakan akan penipuan banyak berlaku dan sebagainya. Apakah ini betul sebenarnya ataupun hanya sebagai satu mainan politik, terutamanya bagi mereka yang mungkin menerima tekanan bahawa mereka berada di ambang kekalahan ataupun sebagainya. Tetapi bila kita bercakap tentang istilah penipuan itu sendiri, apakah boleh dilakukan sebenarnya? Ni, you see, kenapa kita ada undi pos tu was breaking all the record sebelum ni. Dia ada 102 juta undi pos yang datang. Tak pernah lagi dah happen dalam sejarah Amerika. Dan keseluruhannya voter di Amerika adalah 156. Dan kenapa undi pos ni tiba-tiba melonjak sebegitu hingga kan masa election proper hanya 30-40% saja yang pergi mengundi. And this is where kerana the only reason because of COVID. Parti Demokrat Biden dia memang mengikut undang-undang lah, dia ikut kita to avoid all this COVID long lines, you know. Then the action dia encourage voters untuk mengundi secara pos, drop in ballot box ataupun the mail in ataupun ada drive through juga, seperti mana happen di Houston di Texas. So pada pandangan saya lah this is where COVID ni telah change banyak the norms. Even the election. Mungkin kita punya SPR boleh melihat model daripada US ni. Bila kita cakap tentang pilihan raya kecil, pilihan raya Sarawak nanti benda ni kena lihat sebenarnya. Okey, sebelum kita berpisah lah, kita tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk. Kita tak tahu pun siapa yang akan jadi sama ada Trump akan kekal sebagai Presiden Amerika Syarikat ataupun siapa tahu Biden juga dalam kedudukan sekarang ini mungkin memihak kepada Biden. Tetapi secara keseluruhannya ini nak tanya pandangan Prof secara ikhlas lah. Russia dan juga China, agaknya siapa yang mereka prefer untuk jadi Presiden US dalam usaha untuk memberi advantage kepada kedua-dua negara besar ini? Itu saya rasa macam Russia contohnya lah. Sama juga pada tahun 2016 dia prefer Trump to be dia ni lah. Because you know Trump pun ada banyak urus niaga dia yang kita nampak ada berlaku dan juga kes dia dengan Russia dulu was investigated by FBI, tidak melekat. So this is where but China ni dia konflik agak hebat juga, both economy dan juga dari segi security, ketenteraan, South China Sea, the tension semua tu, Taiwan. So these are the areas yang agak quite kita rasa kuat menarik untuk kita lihat. Dan saya rasa kalau Biden ni dia dah declare bahawa I am not going to be the president for Republican or Democrat, I'll be the president for US. So this is where a little bit more safer pairs of hand orang kata lah. And then they're very calm and probably dia ni lebih lagi kata apa in terms of structured punya management tu, lebih pengurusan lebih kemas lagi lah kalau compare, dan polarization of the population tu mungkin dapat dikendurkan dengan adanya Biden
as the president. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Jalaluddin kerana sudi bersama saya, menemani saya di studio ni. Kalau tidak, saya kesunyian. Dan mungkin di masa yang akan datang, bila kita dah tahu keputusan nanti, kita boleh duduk lagi untuk bercakap tentang the future of US pula. Barangkali akan ada perubahan yang akan berlaku sekiranya berlaku perubahan presiden di US. Tapi ini juga sesuatu yang belum lagi ada ketetapan ataupun sesuatu yang pasti. Jadi kita tunggulah sehingga keputusan muktamad diumumkan nanti. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu yang kita sembang-sembang melalui kemudahan Skype tadi, iaitu Profesor Dr. Shakila Yaakob, dan juga kepada saudara Nanta Rajendran yang kita hubungi terus di Indianapolis, Amerika Syarikat. Terima kasih tentunya kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke masa. Kita jumpa lagi. Wow.